Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para penonton sekalian, alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini 28 Zulqa'dah 1442 bersamaan 9 Julai 2021, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam Tafsirul Quran. Tafsirul Quran Surah An-Nur. Surah An-Nur, surah yang ke-24 dalam juzuk yang ke-18. Perbincangan kita pada kali ini bermula ayat 36. Ayat 36, 37, 38. 3 ayat saja. Ayat yang menyebut kepada kita tentang kepentingan kedudukan masjid dan galakkan mengimarahkan masjid. Mengimarahkan masjid, mengingati Allah Azza wa Jalla pada waktu pagi, pada waktu petang. Sesiapa yang berniaga, berbisnes, mencari rezeki sana sini, tidak menjadi kesalahan apabila mereka tidak lalai, tidak lupa, tidak lara daripada mengingati Allah Azza wa Jalla. Maknanya ayat ini penuh dengan realiti kehidupan kita pada hari ini. Hidup, duduk di atas dunia, kita bergantung dengan Allah Azza wa Jalla. Hidup atas dunia, tapi sebagai persiapan ke akhirat. Hidup atas dunia dengan persiapan rapi, teliti, untuk kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Dunia darul ibtila, dunia ini medan ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak tengok siapa di antara kita orang yang baik amalannya. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan hamba Allah yang sentiasa mengingati Allah Azza wa Jalla, yang sentiasa patuh kepada perintah Allah, tunduk dan akur kepada syariat ketentuan Allah Azza wa Jalla, dan juga mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para pelajar sekalian, kita baca dulu ayat, kemudian kita berpindah kepada huraiannya insya-Allah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا
ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. Balik semula kepada ayat 36. Ayat 36. Fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh. Nur Hidayah. Para jemaah sekalian, kita ingat lagi pelajaran kita yang lepas. Allah Subhanahu Wa Taala buat bandingan cahaya, hidayah, petunjuk Allah Azza wa Jalla dengan lampu. Mishkatin fiha misbah. Lampu pelita yang duduk dalam lubang di dinding yang sangat cerah, yang bersinar dengan nyatanya. Di mana lampu itu? Ini ayat ini sambung kepada ayat kita lepas. Di manakah lampu itu? Cahaya iman, cahaya Al-Quran, cahaya hidayah petunjuk itu biasanya duduk di mana? Jawabnya, fi buyutin azinallah an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh. Berada di rumah-rumah ibadat, rumah-rumah Allah yang nama dia masjid. Ia diperintahkan oleh Allah supaya dimuliakan keadaannya. Tengok nota di bawah. Yakni, nota 27. 1127. Yakni, bandingan cahaya petunjuk Allah menyinari hati orang-orang yang beriman ialah ibarat sebuah lampu yang terang benderang yang terletak dalam tempat kurungan. Dalam siri lepas kita sudah bincang, lampu itu duduk dalam lubang di dinding rumah. Maka Allah sebut kepada kita, di manakah lampu itu? Jawabnya di dinding masjid. Sebab oleh kerana masjid itu luas, ruang lampu dia lagi besar. Lagi besar. Bertambah pula lampu itu dalam sebuah kandil ataupun kendil geluk kaca. Dan kerana jernihnya kaca yang tersebut, menjadikan cahaya lampu itu gemerlapan laksana bintang di langit yang bersinar cemerlang. Lebih-lebih lagi minyak lampu itu dari pokok yang banyak manfaatnya, syajaratin mubarakatin yang diberkati, iaitulah pokok zaitun yang tumbuh dalam daerah yang sentiasa mendapat sinaran matahari, yang menyebabkan minyaknya jernih bersinar-sinar. Semua itu menjadikan cahaya lampu itu berganda-ganda. Ayat ini satu kisah, satu analogi. Allah Ta'ala buat bandingan cahaya hidayah itu dengan lampu supaya kita mudah faham dan kita mudah memahami apa yang dimaksudkan. Lampu duduk di mana? Duduk di masjid. Hari ini dengan datangnya COVID, lampu yang sentiasa gemerlapan, masjid-masjid kita yang imarah dengan solatnya, ahli jemaahnya, rijalun la tulhihim tijaratun, orang-orang yang tidak dilekakan oleh kedudukan dunia, mengejar dunia, mereka wujud di masjid. Tapi dengan datangnya corona, malap sudah lampu kita sementara, tapi dia tak padam. Cuma orang panggil kurang sikit. Sebab masjid-masjid dikurung, ditutup, tidak ada lagi aktiviti di masjid. Kita pun terpaksa kena lari mencari jalan lain untuk menyampaikan ilmu, iaitulah dengan jalan alam maya, alam internet, alam live dan macam-macam alam yang ada di atas dunia ini. Mudah-mudahan lampu sentiasa nyala walaupun dikurung, walaupun dikekang dengan pandemik ataupun COVID-19. Para jemaah sekalian, itu bandingan Allah Ta'ala letak kepada kita, iaitu lampu duduk di rumah, duduk di masjid.
Inilah yang dikatakan peranan masjid. Inilah yang dikatakan kedudukan masjid itu tempat sumber mendapat taufik, hidayah, bimbingan untuk kita bimbing masyarakat ke arah jalan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah sahabat-sahabat kita pendakwah mengatakan, apabila berlakunya wabak ini, semakin hari semakin meningkat angka kematian. Semakin ada pula orang-orang yang dilaporkan membunuh diri, stres, depression dan bagai-bagai penyakit. Maka kita mengatakan, bukalah masjid. Bukalah masjid. Buatlah SOP apapun. Mudah-mudahan masjid, lampu yang ada di masjid semakin cerah, semakin bercahaya, yang boleh menyinari hati masyarakat, hati umat Islam. Mudah-mudahan penyakit ini hilang. Penyakit jiwa yang melanda, yang menimpa sebahagian masyarakat juga akan hilang dengan adanya aktiviti ataupun cahaya-cahaya lampu dapat dimanfaatkan fi buyutin, di rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama-nama yang indah, dengan sifatnya yang maha tinggi, supaya penguasa agama membenarkan orang-orang Islam kembali ke masjid dengan SOP lah. Tetapi kebenaran itu diperlukan supaya tidak melanggar peraturan. Allahu Akbar. Baik para pelajar sekalian, itu mukaddimah tentang ayat kita. Kita balik kepada tafsir ayat satu-satu. Anak kadang-kadang bila kita terjemah ayat, dia nak pergi sampai hujung. Bila sudah hujung, tafsir itu pas dah kena undur balik. Ada jemaah kata, kenapa Ustaz pergi ke depan, undur balik? Kan? Karra wa farra dia panggil. Pergi, undur balik. Sebab mula-mula kita terjemah ayat. Kemudian kita mari pula nak hurai ayat. Jadi hari ini insya-Allah saya hurai ayat, terjemah kepada ayat dan kita pergi pada huraian supaya orang panggil tidak turun naik, insya-Allah. Baik para pelajar sekalian. Tetapi zauq Qurani bila kita dah baca dia macam dia tarik kita, gravity, tarik sampai ke hujung ayat. Alhamdulillah, mudah-mudahan tuan-tuan para pelajar semua sudah pun dapat menggilapkan hati kita cahaya kandil, lampu petunjuk Allah Azza wa Jalla melalui kitabnya, kitabun nur, kitab yang bercahaya ini dapat menerangi hidup kita sepanjang hayat di atas dunia ini dan menemani kita di alam kubur, dan dia juga menjadi pemberi syafaat kepada kita pada hari kiamat untuk menyelamatkan kita daripada huru-hara pada hari kiamat nanti insya-Allah. Balik kepada ayat kita, fi buyutin azinallahu an turfa. Di rumah-rumah, mana cahaya ini, petunjuk ini duduk di mana? Duduk di rumah-rumah Allah, di masjid. Yang diperintahkan oleh Allah untuk memuliakan keadaannya. Memuliakan keadaannya. Anturfa'a supaya dimuliakan dia. Tengok nota di bawah 28, yakni masjid. Rumah Allah, rumah ibadat itu maksudnya masjid. Surau dan sebagainya, iaitulah tempat-tempat suci yang wajib dijaga kehormatannya dari sebarang perkara yang mencemarkan. Jadi Allah Ta'ala perintahkan kepada kita masjid. Allah Ta'ala turfa'a hissan fil bina. Allah sudah muliakan dia, angkatkan darjat dia dengan binaan-binaan. Dengan binaan-binaan yang menarik, yang cantik. Jadi Alhamdulillah, dunia semakin menghampiri kiamat. Masjid-masjid hari ini masuklah kampung mana pun, iklan juta-juta pembinaan masjid. Besar. Kan? Dulunya surau kecil. Orang Kelantan kata lepek. Dah, atap tu kita holor dengan tangan pun nak sampai ke atap, ke ceiling. Sekarang ni masjid besar-besar. Kan? Tapi bila masjid sudah besar, mari pula kekangan tak boleh pergi masjid. Allahu Akbar. Ini ujian. Orang dulu masjidnya kecil, suraunya kecil, tetapi penuh diimarahkan dia dengan pengimarahan. Imarah bangunannya tidak kuat, tetapi imarah pengisiannya mantap.
Di akhir zaman dibimbangi nanti imarahnya besar bangunan, tetapi imarah pengisian sudah tersekat. Sebab itulah sehari dua ni kita tengok orang duk tular-tularkan. Kan? Masjid jadi pusat tempat injek vaksin. Orang nak pergi solat tak boleh. Tapi pergi injek boleh. Kemudian ditularkan pula gambar orang yang bukan Islam masuk masjid. Jadi kita kata, kita sebagai seorang pendakwah, kena berhati-hati juga sebelum komen. Nanti orang balah balik, ini bukan masjid utama, ini dewan tempat orang makan. Jadi kita berhati-hatilah para jemaah sekalian. Memang pihak penguasa, jabatan agama setiap negeri kena pantau program-program yang dibuat di masjid untuk menjaga kesucian masjid. Menjaga kesucian masjid, jangan buat benda-benda yang pelik-pelik, yang tak baik. Boleh kita buat program aktiviti di dalam perkarangan masjid, baguslah. Non-Muslim datang, biar dia tengok masjid kita ni mesra. Orang bukan Islam boleh mari, satu hari nanti kita ajak dia masuk Islam, masuk dalam masjid. Sebelum Islam ni duduk dekat luar dulu kan, tengok-tengok keadaan. Mudah-mudahannya mereka terbuka hati untuk menerima Islam melalui vaksin yang diinjekkan di tempat itu. InsyaAllah. Kita kata insyaAllah. Orang Islam bersikap positif tapi duduk dalam koridor sunnah. Jangan kata positif tak buat benda-benda yang pergi kepada batiniah, yang lain-lain. Dia punya istilah. Kita kata ini juga satu perkara yang berbahaya. Baik para jemaah sekalian. Fi buyutin azinallahu an turfa'a. Allah Ta'ala izinkan supaya kita angkat, muliakan masjid. Dengan apa? Dengan binaan. Binaan yang cantik, yang sesuai. Tak jadi masalah. Walaupun dikatakan dia salah satu daripada tanda-tanda kiamat, besarnya bangunan masjid, tetapi tidak ramai orang dalam tu, kita kata memanglah. Wa turfa'a ma'nan. Dan diangkat dari sudut maknawiyah dengan apa? Bita'zimiha wa tathhiriha. Dengan kita membesarkan kedudukan masjid, dan kita bersihkan dia, kita sucikan dia daripada semua perkara yang tidak sepatutnya. Daripada perkara yang tidak sepatutnya. Apa dia? Daripada bau-bau yang tak baik, daripada perbuatan yang tidak sopan, daripada perkataan yang tidak baik, dan banyak lagi perkara bersihkan masjid. Maka di sini panjang kalau kita nak huraikan, memang patut dihuraikan pun. Contohnya, kebersihan secara fizikal, tuan-tuan nampak. Semua orang nak bersihkan masjid. Kan? Ada yang bersifat siap, rasmi. Ada yang sukarela. Saya pagi Jumaat, kerja saya bersih masjid. Alhamdulillah. Bersih tandah masjid. Kita kata jazahumullahu khairah. Dan dalam ini dikata bersihkan masjid daripada perbuatan ma yaliqu biha, ma la yaliqu biha. Perkara yang tidak layak, tidak sesuai dengan masjid. Kita tengok. Hari ni masjid kita kadang-kadang dibawa masuk gendang-gendang. Mari duk palu lantung dalam masjid gedebong. Macamlah masjid ni tempat pesta jadinya. Lah. Bukan di sini tempat dia. Kita nak berzikir, kita nak berselawat ke atas Nabi SAW, tanda cinta kasih, buat secara yang diizinkan. Bukan mari melantun, bukan mari melompat. Kadang-kadang zikir melompat berputar-putar dalam masjid. Tidak. Dan juga daripada perkataan yang perbuatan yang tidak baik. Macam tadilah saya contoh, orang duk tularkan tentang menjadi masjid menjadi pusat vaksin, kita kata bagus. Cuma dalam dewan masjid, tempat solat itu ada hak dia sendiri. Kena masuk dengan apa? Masuk dengan SOP. Oh, dia kata SOP dia ustaz pakai mask. Dah penjarakan, itu SOP KKM. Saya dah sebutkan dalam hidup kita hari ni, dua SOP kena jaga. Satu SOP Kementerian Kesihatan, satu lagi SOP Syariat Islam. Peraturan masuk masjid. Yang pertama, kita kena ada masuk masjid, langkah kita kaki kanan. Kita baca doa masuk masjid, Allahumma inni as'aluka, kita baca selawat, kemudian kita baca Allahumma inni as'aluka min fadlik, kan? Minta limpah kurnia Allah Ta'ala, minta rahmat Allah Ta'ala. Allah maftahli abwaab rahmatik. Jadi kita masuk. Kemudian nak keluar pula minta fadlik. Jadi ada bacaan kita ni alhamdulillah dalam kitab kita Perisai Muslim sudah ada. Tuan-tuan pun sudah ingat. Kemudian jangan lupa salat tahiyatul masjid. Jadi kalau masuk dengan pakaian tak untuk aurat itu macam nak salat tahiyatul masjid. Nak guna masjid guna, tapi SOP syariat penjagaan masjid mesti ada. Tuan-tuan dan puan-puan yang nak masuk masjid dipersilakan ambil wudu, masuk solat tahiyatul masjid.
Kemudian, pergilah nak injek ke? Boleh, insya-Allah. Saya di antara orangnya saya tidak larang. Cuma kalau kita tengok, mengikut dalam majoriti ulama Islam ni, orang perempuan haid, orang perempuan sedang nifas, tidak dibenarkan. Walaupun ada khilaf, tapi meraihkan khilaf itu. Itu SOP nama dia. Orang bukan Islam bagaimana? Maka kita ada peraturannya yang kita kena besarkan. Yang ketiga, bersihkan masjid daripada aqwalis sayyi'ah, perkataan-perkataan yang tak baik. Duduk dalam masjid, duduk bertempik, melaung, bertempik, sehingga Nabi kita larang pergi masuk dalam masjid, mengangkat suara, mencari barang hilang. Dilarang. Nanti saya baca beberapa hadis nanti. Termasuk juga penceramah-penceramah. Masuk dalam masjid, langgar SOP. Bagaimana? Ceramah. Duk bawa cerita-cerita yang tak betul. Fitnah sana sini. Jangan. Hentam orang tu, hentam orang ni. Orang ni tak betul, orang ni tak betul. Yang betulnya kita saja betul, yang sebenarnya kita pun tak betul juga kalau disemak dengan fakta-fakta yang jelas. Ataupun bawa hadis-hadis palsu yang tak tahu mari daripada mana. Ini pun perkataan yang tidak baik yang keluar daripada meja-meja penceramah kita. Bawa cerita-cerita yang pelik. Mari ma'al hijrah. Sayyidina Umar pun minum arak dalam tengkorak. Kita kata mana ada tengkorak di situ. Jadi para pelajar. Dan lain-lain lagi penjagaan masjid yang perlu kita jaga. Kita menghormati masjid sebagaimana yang telah digariskan dalam beberapa SOP syariat tentang masjid. Saya baca di sini beberapa hadis. Dia panggil hadis SOP masjid. Hadis yang pertama. An Uthman bin Affan radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man bana masjidan yabtaghi bihi wajh Allah. Siapa dia bina masjid semata-mata kerana Allah, banallahu lahu mithlahu fil jannah. Allah Subhanahu wa taala akan bina seumpama itu juga dalam syurga nanti. Tanda tuan-tuan, hadis ini rawahu al-akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Mana yang pertama, SOP masjid yang pertama, kita nak bina masjid, kita nak imarahkan masjid, sama ada bina dari sudut fizikalnya, buat binaan, ataupun kita nak jaga masjid, yang pertama sekali ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa nak buat masjid? Lillahi ta'ala. Bekalan di akhirat. Nabi SAW janji, siapa dia bina masjid, aku bina, Allah Ta'ala bina mahligai untuk dia dalam syurga nanti. Sehingga Nabi bayangkan orang tak ada duit. Kamafhasi qata, walaupun sebesar sarang burung. Orang tak buat masjid besar sarang burung. Tapi umpamanya begitu. Saya tak mampu nak buat masjid juta-juta, tapi saya mampu beli sekaki. Beri untuk sekaki persegi masjid dengan harga RM500, RM1,000. Dipersilakan. Jangan tak buat. Itu yang pertama. Saya kenapa tuan ni nampak semangat sangat nak jadi AJK masjid ke, nak jadi apa ni, urus dia masjid. Semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla. Saya lillahi ta'ala nak khidmat je. Bukan kerana nak gantung nama di dinding. Bukan kerana tu, kerana ni. Kita kata dipersilakan. Yang kedua. Adab yang kedua. Wa an Anasin radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mengambil kesempatan di sini untuk banyak berselawat. Kita ni pagi selawat kan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal bauli walal qadar." Seorang baru yang masuk masjid, dia kencing dalam masjid. Nabi panggil dia. Nabi sallallahu bagi tahu, saudara, masjid ini tidak layak, bukan tempat untuk kita buang air, bukan tempat untuk buang kotoran. Jangan buang kotoran di sini. Dulu orang kencing dalam masjid sebab dia tak faham. Kita hari ni pun kadang-kadang mari campak kotoran. Sampah-sampah letak sini. Kan? Sambil-sambil duduk tunggu orang kuliah duduk korek hidung. Lepas korek ambil tai hidung campak. Letak dalam tisu. Masuk dalam poket bagi cari tu sampah. Bukannya campak. Sebasal kan. Ni ada orang setengah masjid pergi masjid. Pergi untuk nak tukar salin pempoh anak. Kemudian pempoh dibiarkan begitu. Tong sampah akan ada. Kenapa? Allahu Akbar. Dalam masjid ni bukan untuk buang air, bukan untuk buang sampah. Innama hiya li zikrillahi azza wa jalla. Nabi kata dibinakan masjid untuk berzikir. Wassalah wa qiraatil Quran. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadzal hadis rawahu Muslim. Itu etika. Jaga kebersihan.
Yang pertama tadi ikhlas. Yang kedua jaga kebersihan. Yang ketiga, tanda ni SOP masjid yang ketiga. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sami'a rajulan yanshudu dallatan fil masjid. Siapa dia dengar orang yang duduk iklan barang dia hilang di masjid. Dallah ni. Dia kata dallah ni asalnya hayawan, binatang dia hilang. Sekarang ni tak kira lah. Hilang kunci ke, hilang apa ke. Masuk dalam masjid. Tuan-tuan, siapa dia nampak saya punya beg sudah hilang. Jadi masuk dalam masjid untuk dijadikan tempat iklan. Iklan. Falyaqul. Naklah kita kata, la raddahallahu alaik. Allah Ta'ala tak hantar balik barangmu. Sepatutnya kita aminkan. Ya Allah permudahkan urusan. Nabi ajar suruh lawan dia. Mamu mari iklan sini. Kita jawab Allah Ta'ala tak hantar balik barangmu. Fa innal masajid lam tubna li hadza. Masjid bukan menjadi tempat iklan. Ni ada setengah orang ni mari kuliah. Tapi iklan dia punya barang-barang jualan. Tuan-tuan, musim-musim Covid ni kalau nak selamat ni, air jampi saya sudah ada. Jangan duk main iklan. Kismi saya ni, musim-musim peperiksaan. Apa lagi kita punya jualan. Macam-macam makanan sunnah, makanan tu. Kan bukan itu tempat. Orang panggil, orang jemput dia mari kuliah, mari ceramah, bagi ilmu, dia mari kempen barang-barang. Ini pun satu masalah. Kan? Sehingga dalam hadis ni kata, siapa dia mari jual barang dalam masjid, kita kata la arbahallahu tijarat. Allah Ta'ala tak bagi keuntungan kepada jualan kamu di sini. Maknanya doa sebalik. Ini baik. Hadis ini rawahu Muslim. Yang keempat, jangan pergi masjid dengan bau-bauan, pakaian-pakaian yang tak layak, yang tidak sesuai. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man akala al-basala wath-thuma wal-kurrasa fala yaqrabanna masjidana. Siapa dia makan basal. Basal ni bawang besar. Makan mentah tu. Tum, bawang putih, lagi kuat bau. Kuras, daun apa dia panggil? Daun yang bau tu, orang buah dalam sup tu. Daun bawang ke daun kucai, apa nama daun. Fala yaqrabanna masjidana. Nabi kata, mu jangan hampiri masjid kita ni. Kalau baru sudah makan, baru nak mari, jangan. Habis tak boleh makan. Kita tak larang makan. Tapi dia punya adab. Nak makan boleh. Selepas solat, balik makan. Selepas solat zuhur kita makan, nak dantar asar nanti dia hilang dah bau. Kan? Ni tidak ni. Jenis batang atas motosikal. Siapa dekat masjid, campur putus rokok tepi tangga masjid. Masuk masjid pula, tak ada komo-komo, tak ada beruh gigi, tak ada siwak, busuk bau. Ada orang bisik, makan durian macam mana? Allahu Akbar, tuan-tuan. Jangan sebut masalah durian. Sekarang ni musim dia, kan? Durian pun sama juga. Kalau kita pergi membawa bau, sekali kita sedawa, 5 orang kiri kanan, semuanya ini semua menyakiti orang. Maka jangan makan benda-benda yang busuk. Termasuklah bau ketiak busuk. Jangan. Kena beli alat ni untuk hilangkan bau. Nabi kata apa? Fa innal malaika tata'azza mimma yata'azza minhu banu Adam. Malaikat sakit. Tak selesa dia dengan bau-bau busuk. Sebagaimana anak Adam tak selesa dengan bau busuk. Kerana itu kita nak pergi masjid, kena siwak, gosok gigi, kena pakai wangian, pakai baju yang cantik. Kan? Cuma SOP untuk wanita dalam bab wangian, kita dah sebut dulu. Jangan pakai wangi-wangian yang menyebabkan semerbak bau orang lain dengar. Lah, untuk dia je. Pakai bau hilang bau badan, pakai di tempat wanita, itu dibenarkan. Baik, kita berpindah kepada SOP ataupun adab yang kelima, adab masjid. Siapa yang boleh pergi masjid? Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyalini minkum ulul ahlam wan nuha summa alladhina yalunahum liyalini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah orang yang duduk di belakang aku. Ini dia panggil SOP susunan saf. Hendaklah duduk di belakang aku ini ulil ahlami wan nuha, orang yang dewasa, yang cerdik, yang ada ilmu. Kemudian sah yang berikutnya
orang yang kurang sikit. Sebab apa? Kenapa Nabi kita suruh bawa orang duduk di belakang saf Nabi tu orang yang ada ilmu? Sebab orang yang duduk belakang imam biasanya mereka ni akan jadi pembantu, co-pilot kata orang, macam gitulah lebih kurang. Kalau imam tersalah, mereka ni boleh tegur. Kalau imam terlupa, dia peringatkan. Andainya imam batal wuduk, mereka boleh naik ganti imam. Itu sebab dia. Ada setengah pakcik kita ni tak. Belakang imam ni orang tua. Orang tua. Tapi kalau imam tersalah, dia pun lupa. Imam batal wuduk, dia tak akan naik. Bukan itu. Ulil ahlami wan nuha. Maknanya orang yang dewasa tapi berilmu. Sebab apa? Seandainya berlaku emergency kepada imam, dia yang akan naik ganti. Itu maksud dia. Nabi kata wa iyyakum wa haysyatil aswaq. Aku bagi peringatan kepada kamu, jangan jadikan masjid ini seperti di pasar-pasar, duk kelahi, tempat orang kelahi, tempat orang balah, tempat orang mengangkat suara, tempat orang macam-macam dia punya perbuatan. Itu masjid, bukan itu dibina. Hadzal hadis rawahu Muslim. Maksud di sini bukan tujuan kita pergi masjid itu untuk apa? Siapa yang boleh pergi ke masjid? Maksud dia ada setengah orang dia guna hadis ni, dia kata budak-budak tak boleh pergi masjid. Kita kata siapa cakap budak tak boleh pergi masjid? Boleh pergi tapi dengan kawalan. Bawa anak pergi masjid. Sampai di masjid dia lepas je anak dia. Pusing sana, pusing sini. Duduk berlari celah-celah sah. Bukan itu. Nak bawa masjid, bawa anak-anak. Bawa. Susunan sah dia sudah diatur. Laki-laki yang baik, yang cerdik duduk belakang imam, kemudian orang-orang dewasa, kemudian kanak-kanak, kemudian wanita. Baik, sekarang ni saya bawa anak. Ruang kanak-kanak ada. Tapi kanak-kanak bising. Mengikut ulama mazhab Syafi'i sendiri, saya dah kumpul beberapa orang tokoh-tokoh ulama, dia kata harus kita bawa anak kita tu, kita letak sebelah kita. Saya solat sini, saya letak anak sini seorang. Kalau dua orang, letak kiri kanan. Supaya dia tak bergurau dengan kita. Dia bergurau dengan kawan-kawan kat belakang. Itu dia panggil cara kita bawa. Adalah hadis, jannibu sibyanakum wa majaninakum. Jauhkanlah masjid kamu itu daripada kanak-kanak dan orang-orang gila. Kata di para ulama, hadis itu tidak sahih. Orang gila betul lah. Jangan pergi masjid tapi kanak-kanak. Kalau kita tak bawa, bila mereka nak belajar salat, bila mereka nak nak ikut mengimarahkan masjid. Kanak-kanak inilah generasi yang akan bina masjid nanti. Akan imarahkan masjid. Ini sekarang ni kita bimbang. Sudah setahun lebih dah kita ni kanak-kanak terputus dengan masjid. SOP kata kanak-kanak tak boleh pergi masjid. Orang tua-tua yang nak mati, yang dah berapa puluh tahun, umur 70, tak boleh pergi masjid. Tak apalah, insya-Allah kita harap ini satu muakkad. Dia panggil waktu yang yang terhad lah sekejap. Kita doakan supaya COVID ini terangkat dalam masa yang dekat ini, insya-Allah. Baik. Makanya kita boleh bawa tapi dengan kawalan. Yang kelima, wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu naha an tanashudil ash'ar fil masjid. Nabi kita larang daripada duk buat pertandingan syair dalam masjid. Masuk masjid duduk main sayembara apa dia? Kan? Tapi kalau kita nak bersyair boleh. Contohnya saya, anak tengah ceramah ni. Kita membaca syair-syair yang disebut oleh para ulama. Tidaklah menjadi kesalahan. Contohnya, Hasan puji Nabi. Wa ahsanu minka lam tara qattu aini. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Kita kata, orang yang paling cantik daripada Nabi tak ada. Tak, yang paling comel tak pernah dilahirkan oleh wanita, itu tidak jadi masalah. Tapi kita kata tanashud, mana nak buat perlawanan dalam masjid tu, tempat berlawan syair, berlawan apa, jangan. Pernah zaman Sayyidina Umar, dia buat satu dewan di luar masjid. Umar kata siapa dia nak bersyair, nak bersajak, nak di sana. Kita hari ni masuk bawa mari gendang-gendang dalam masjid untuk bergendang, jangan. Ada SOP dia. Baik. Wa anil bai'i wasyira'i fihi. Dan Nabi juga larang daripada berjual beli dalam masjid. Tadi kita ada sebutkan.
wa an yatahallaqan nasu fi yaumal jumu'ati qabla as-salah. Sebelum solat Jumaat kita buat majlis. Liku sana, liku sini ceramah, sini tazkirah, tahalluk, duduk bual-bual. Ini juga dilarang. Adapun sebab apa? Sebab mengganggu orang nak solat. Orang nak solat, kan hari Jumaat ni tidak ada waktu larangan. Boleh je bermula daripada masuk masjid, kita solat sampai imam naik mimbar. Boleh kita solat. Hadis ini rawahu akhrajahu at-Tirmizi wal lafzu lahu wan Nasa'i wa hasanahu an-Nawawi fil Majmu' wa Ibn Hajar fi Nata'ij al-Afkar wa ghairuhum. Kita kata alhamdulillah, itulah antara 5 hadis SOP pengurusan masjid. Jadi masjid kita kena pilih-pilih. Bukan semua boleh, bukan tempat kita boleh masuk. Maka kesimpulan kepada respon saya kepada apa yang ditularkan sehari dua ni, iaitulah tentang menjadikan pusat injek. Kita kata boleh. Cuma dalam dewan masjid tu masuk ada peraturan. Kalau tidak buat di perkarangan, bawa khemah ataupun dewan-dewan yang ada di tepi masjid, dewan makan, dewan minum, dewan apa dia, boleh kita buat di situ. La haraja insya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian. Itu satu yang pertama, ayat fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh. Yang pertama, turfa, mana muliakan masjid. Ini dia punya cara kemuliaan masjid. 5 perkara, 5 hadis telah saya baca. Kita pergi kepada yang kedua, wa yuzkara fiha ismuh. Dan disebut serta diperingatkan nama Allah Ta'ala padanya. Dalam masjid, kerja kita nak buat apa? Wa azinallahu li'ibadihi. Allah Ta'ala izinkan untuk kita masuk dalam masjid untuk mengingati Allah Azza wa Jalla dengan menyebut namanya wahdahu la syarikalah. Jangan buat benda sekutu syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Jadi kita sebut masjid, sebut nama Allah di sini, apa saja. Sama ada kita bertasbih, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ataupun kita baca Quran, ataupun kita salat, ataupun kita bagi tazkirah, tafsir Quran, baca hukum, baca hadis. Itu termasuk dalam menyebut nama Allah Azza wa Jalla, memperingatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi alhamdulillah, maknanya banyak. Dalam sebuah hadis, dalam Al-Quran Karim suratul Jin, Allah Ta'ala peringatkan wa annal masajida lillah. Masjid ini dibina untuk Allah Azza wa Jalla. Fala tad'u ma'allahi ahada. Mu jangan panggil seru benda-benda lain dalam masjid ni. Jangan buat benda yang syirik, benda apa. Ni duduk dalam masjid, duduk seru benda lain. Ya tu, ya ni. Jangan. Ya Allah. Itu je yang kita boleh panggil. Dalam hadis yang sahih yang dikeluar oleh Imam Muslim, tanda ni para pelajar, ini kelebihan majlis ilmu dalam masjid. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Tidak berkumpul mana-mana kaum di rumah Allah. Kita berkumpul salat, kemudian kita baca Quran. Tadarus Quran. Yatlun itu baca saja. Kita kadang-kadang salah guna istilah, kan. Majlis apa tu? Tadarus Quran. Baca apa? Surah Kahfi pagi Jumaat. Itu bukan tadarus, itu tilawah. Makna kita baca Quran. Tadarus maknanya kita mengulang kaji isi kandungan. Macam kita ini, dia panggil tadarus. Makna kita baca, ataupun tadarus maknanya kita baca, kita belajar membetulkan bacaan, memahami makna, tafsir, hukum. Itu dia panggil tadarus. Duduk dalam masjid, baca Quran, tadarus. Majlis ilmu dalam masjid. Tuan-tuan akan dapat 4 perkara. Yang pertama, illa nazalat alaihimus sakinah. Allah Ta'ala turunkan ke atas kita ketenangan. Masya Allah. Nak tenang duduk di mana? Di masjid. Hari ini bila orang terkurung, dahlah tak boleh pergi kerja, makanan pun sudah kurang, masjid pula tutup, bagaimana nak dapat ketenangan? Allahu Akbar. Allahumma ftah lana buyutak, ya Allah, bukalah rumah-rumahmu kepada hamba-hambamu yang beriman. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Majlis kita ini dilingkungi dengan rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Siapa dia nak rahmat Allah Ta'ala, duduk dalam majlis ilmu. Yang ketiga, wa haffathumul malaikatu.
malaikat melingkungi majlis kita. Ada orang tanya, Ustaz, buat apa sebut malaikat? Kita bukan nampak dia. Kenapa Nabi sebut malaikat? Saya gurau sambil senyum. Ini saya tak tengok dalam tafsir hadis ni. Kita kata, kita ni kadang-kadang masjidnya besar, pendengar kuliah banyak tiang dari orang. Masya Allah kan. Tiangnya banyak, orangnya 3 orang. Ketika itu ustaz kena khayalkan bahawa depan aku ni full masjid dengan malaikat. Masya Allah. Ataupun jin ada sekali yang kita. Alhamdulillah. Biasanya malaikat rahmat ni tak akan masuk kecuali majlis-majlis yang mulia. Malaikat yang tanda catat amalan, kau duduklah kat mana pun dia ikut. Jangan bimbang yang tu. Tapi malaikatur rahmah, dia tidak akan masuk kecuali tempat-tempat yang baik. Karena itu saya bagi peringatan kepada kita semua, biarlah kita bersahabat dengan malaikat di masjid, kita juga bersahabat dengan malaikat di rumah. Malaikat dia tak pergi rumah, dia tak masuk dalam rumah yang ada patung, yang bela anjing, yang ada gambar-gambar yang malaikat tak masuk. Malaikat rahmat. Rugi kita. Kita kawan dengan malaikat setakat tangga rumah ya. Kemudian dia tak boleh nak masuk. Dia kata rumah kamu tak ikut SOP syariat. Yang keempat, wa zakarahumullahu fi man indahu, Allah Subhanahu wa taala sebut nama orang yang ada dalam majlis ilmu kepada golongan yang berada di sisi Allah Azza wa Jalla. Bayangkan mulianya seorang hamba Allah, namanya disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Siapa dia nak nama dia disebut oleh Allah, duduk di majlis ilmu. Ini timbul soalan daripada para pelajar. Dia kata, Ustaz, Abu Anas, kami ni selalu ikut kuliah online. Sama ke dengan masjid? Saya kata, tak sama. Memang duduk dalam kuliah online, kita dapat ilmu. Kita dapat pahala menuntut ilmu. Tapi kita tak dapat pahala seperti yang disebut oleh Nabi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak ada mana-mana kaum yang berkumpul di rumah Allah. Inilah yang kita lost, yang kita hilang di musim Qawi ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan kembali berkumpul di masjid dalam masa yang terdekat. Tuan-tuan dan puan-puan, berdoalah pada pagi Jumaat, pada waktu Jumaat, petang hari Jumaat ini. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertawassul dengan ibadat kita, dengan amal kita yang soleh. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana kami cinta kepada melakukan salat berjamaah, kami cinta untuk berada di rumah-Mu, kami cinta untuk menuntut ilmu di rumah-Mu. Ya Allah, dengan kecintaan kami kepada rumah-Mu, angkatlah Qawi. Ini yang kita kena buat. Ini hari merepek daripada pagi sampai gelap, duk tulis kat Facebook yang apa benda. Kan? Kita tak mengadu pada Allah, kita duk mengadu kepada Cik FB. Maka ini lambat lagi lah nak angkat bencana. Tetapi yang kita nak angkatnya apabila kita mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Baik para pelajar sekalian, hadis tadi sahih diriwayat oleh Imam Muslim. Allah gambarkan orang-orang yang soleh. Apa yang mereka buat di masjid? Pergi berbual, pergi buat la. Yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Di situ juga dalam masjid dikerjakan ibadat, tasbih, membersihkan, mensucikan Allah Azza wa Jalla, memuji Allah Azza wa Jalla dengan ikhlasnya, bil ghuduwi wal asal, pada waktu pagi dan petang. Jadi kita duduk dalam masjid, kerja kita buat apa? Zikir. Sebut nama Allah. Selepas salat subuh, kita baca zikir. Saya dah bagi kepada jemaah sekalian, zikir waktu pagi, zikir waktu petang. Jangan lupa baca zikir-zikirnya. Kita dalam buku ni kalau tak dapat, saya dah bagi pada tuan-tuan dan puan-puan, kitab Perisai Muslim sudah ada, dalam aplikasi handphone pun sudah ada. Sudah kita bagi benda itu wakaf, baca. Bil ghuduwi wal asal, artinya kita pagi dan petang sentiasa kita pergi ke mana? Pergi ke masjid. Jadi para ulama mengatakan maksud dia yusabbih di sini iaitulah melakukan salat pagi, subuh, petang, asar. Ya, maknanya 5 waktu pusingan tu sentiasa kita ada di dalam masjid. Kita kata alhamdulillah. Ada yang mengatakan bil ghuduwi, iaitulah salat pagi, salat subuh, wal asal, petang itu dia kata salat zuhur, asar, maghrib, isya. Yang pentingnya 5 waktu itu adalah di masjid. Ada juga yang mengatakan at-tasbih dengan makna tasbih yang kita selalu sebut. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar,
Makna pagi dan petang, pergi solat di masjid, kita berzikir, kita baca Quran, sebagaimana sabda Nabi SAW daripada Umarah bin Ru'aibah. Payah sikit nama dia ni. Umarah, Ain, dengan Ain, Umarah bin Ru'aibah. Waw, atas waw tu ada Hamzah. Ru'aibah radhiyallahu anhu, laki-laki ni. Kita kalau bunyi ha ada ta belakang tu ingat ke perempuan? Ramai juga yang laki-laki dengan guna ta belakang, macam Hamzah, Usama. Siapa lagi nama-nama ni? Umarah. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul lan yalijan nar ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tidak akan disentuh oleh api neraka sesiapa yang solat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari, iaitulah fajar dan asar. Alhamdulillah. Baiklah para jemaah sekalian, siapakah manusia yang menjadi hamba Allah yang baik, yang kerja dianya ingat kepada Allah pagi dan petang? Manhum. Tengok Allah gambarkan di sini. Ayat 27. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah. Allahu Akbar. Bahagialah orang-orang yang boleh ini sifat dia. Ibadat itu, orang yang jadi pengimarah masjid. Dalam bahasa orang muda ni, kaki masjid. Boleh saya guna kaki masjid. Ni, Pak Cik ni kaki masjid ni. Maksudnya, orang sentiasa ada di masjid. Siapa mereka? Allahu Akbar. Ibadat itu dikerjakan oleh orang-orang yang kuat imannya. Masya Allah tabaraka. Rijal. Orang-orang yang kuat. La tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah. Yang tidak dilalaikan oleh perniagaan atau jual beli. Tengok nota di bawah 29. Yakni meskipun mereka menjalankan perniagaan, bisnes, projek sana sini, tetapi perniagaan mereka dan kerja-kerja mereka tidak melalaikan mereka daripada mengerjakan solat pada waktunya. Ada ramai yang saya kenal, orang-orang soleh baik-baik, toke besar. Orang cakap nak jumpa toke ni kat mana? Noh, di masjid. Oh, bukan pergi di pejabat dia. Pergi pejabat dia sibuk. Pergi kat pejabat dia sibuk. Dia bisnes, dia projek sana sini. Telefon 2-3. Pergi masjid. Dekat mana? Bukan duduk buah kat tangga. As-saful awal wara al-imam. Khalfal imam. Masya Allah. Saf pertama, belakang imam. Tajir kabir. Berengkat jutawan. Tapi di situ tempat kita nak jumpa dia. Kita kata subhanallah. Orang pakai miskin pun nak jumpa tok ayah ni, dia sungguh dekat kereta, dekat tangga masjid. Dia lalu. Tapi ana perhati, seorang pakcik, Allah yarhamu, rasa mati dah dia. Di Mekah. Bila nak tawaf, nak masuk tawaf, tebal gini duit tangan dia. Ada 10, ada 50. Bila dia tawaf, dia akan lalu dekat orang, dia hola. Dia bagi ke tangan kita. Kita duduk tawaf kan, subhanallah. Dia bagi, dia tak. Dia bagi. Jadi orang peminta sedekah ni tengok wajib mari semua pakai ikut dia. Tapi mata dia kenal orang. Dia tak bagi ni peminta tak, dia tak bagi. Dia bagi kepada orang duduk tawaf, dia hola sana, hola sini. Kita kata Allahu Akbar, jazakallahu khairan. Mulianya dia. Tengah tawaf, bagi duit. Subhanallah. Tapi orang-orang yang duduk attack dia tak bagi. Saya kata pakcik ni tajam dia punya pandangan. Dia nampak orang mari tawaf kerana dia, bukan kerana Allah, dia tak bagi. Baiklah. Tidak dilalaikan oleh perniagaan dan memberikan zakat untuk kebajikan masyarakat yang memerlukan bantuan. Allah gambarkan dia tidak lalai perniagaan dia. Ni kita kenapa dulu tuan biasa ke masjid tapi sekarang ni nampak macam tak apa. Maaf sibuk ni baru buka kilang, baru buka satu cawangan. Subhanallah. Kita patutnya lagi banyak cawangan, lagi awal kita ke masjid. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah. Allahu Akbar. Mulia orang ini. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang ini. InsyaAllah. Kata amin. Wa iqamis salat. Tidak sibuk. Perniagaan tidak melalaikan dia daripada melakukan salat.
wa ita'iz zakat, dan menunaikan zakat, perniagaan dia. Apa sifat dia? Masya-Allah. Masya-Allah, sifat dia. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Mereka takut hari kiamat, yang padanya berbalik-balik hati dan pandangan. Allah, hari kiamat, hari hura-hara, orang takut semua di situ. Keadaan di mahsyar yang sangat mencemaskan, yang sangat menggerunkan kita. Orang ni akan takut. Dia berniaga. Dia sibuk dengan hal-hal dunia, tetapi dia juga takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka orang ini orang yang sibuk dengan halal dengan haram. Dalam bisnes kita sibuk dengan mencari yang halal, meninggalkan yang haram. Sebab itulah kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, la yabi' fi suqina illa man qad tafaqaha fid din. Umar kata, jangan mari berjual di pasar kami kecuali orang yang sudah belajar ilmu jual beli. Saya sendiri beberapa kali beri pandangan kepada pihak PBT, pihak penguasa kerajaan tempatan. Kita kata, tuan yang nak keluar lesen, orang minta lesen berniaga, kita kumpul. Sebagaimana orang nak ambil lesen kereta, dipanggil dulu kursus bawa kereta, kursus undang-undang jalan raya. Sama juga. Orang ni isi borang nak lesen jual pakaian, jual emas, jual kita kata ni, makanan. Kita asingkan. Yang nak jual emas, mari kursus daurah sini. Pagi sampai petang. Cara-cara jual beli emas macam mana? Bagaimana nak tukar emas? Emas dengan duit. Tak boleh tangguhkan, tak boleh. Ajar. Orang nak jual makanan, kita bagi tahu dia. Makanan biar halalan tayyiban. Jangan bobo segala alat apa benda atas dunia ni campur belakang dalam, tak ada kebersihan. Nak jual pakaian, tahu je jual pakaian. Jangan tulis baju-baju yang ada lambang agama lain, lambang solid, lambang agama lain. Kita ajar. Kenapa nak bawa lesen kereta boleh? Lesen kereta untuk selamat atas dunia. Tetapi lesen untuk kita jual beli, mencari harta, mencari rezeki untuk selamat kita di dunia dan akhirat. Subhanallah. Tapi ini tak ada kursus, tak ada daurah. Kita mengharapkan mudah-mudahan ada telinga yang mendengar, ada hati yang terbuka untuk mengambil kira nasihat ataupun pandangan saya ini, supaya masyarakat kita berjual beli dalam keadaan bayyinah, di atas landasan yang baik. Ini kita tak tahu apa kita jual. Kan? Ini jual atas talian bagaimana syarat. Bahkan sahabat-sahabat kita menegur sebahagian daripada penganjur-penganjur majlis korban. Sebab ambil korban orang tanpa akad, tanpa wakalah, tanpa, kita kata banyak masalah. Jadi belajarlah, semua perkara kena belajar. Ilmu akhirat, ilmu tentang syariat ni ada lorongnya tersendiri. Bukan dengan hanya kita rasa lah. Bukan dengan rasa. Ilmu motivasi mungkin kita boleh mikir dengan kita rasa. Tapi ilmu tentang motivasi keagamaan perlu kepada pada lunas syariat yang dipatuhi, yang diikuti. Baiklah para jemaah sekalian, orang ni takut pada Allah Azza wa Jalla, maka dengan ketakutan itu mereka akan belajar, mereka akan ikut patuh kepada ajaran Allah Azza wa Jalla. Setelah cukup syarat, cinta duduk di masjid, melakukan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla, menunaikan zakat, zikir pagi, petang, siang, malam, tak lupa-lupa, kan? Alhamdulillah. Dalam jual beli juga patuh syariat. Maka apa yang mereka dapat? Kita tutupkan perbincangan kita dengan ayat yang ke-38. Liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlih. Allahu akbar. Tengok tuan-tuan. Liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu, mereka yang mengerjakan semua itu, supaya Allah membalas mereka dengan sebaik-baik balasan bagi apa yang mereka kerjakan. Subhanallah. Jadi Allah Ta'ala janji, apa yang kamu buat kerana Allah, kan, maka Allah Ta'ala nak bagi kepada kita al-ahsan, jami'ul hasanat, segala kebajikan Allah Ta'ala akan beri kepada kamu. Dan wa yazidahum min fadlih, dan menambahi mereka, Allah Ta'ala tambah lagi mereka, lagi dari limpah kurnia Allah Azza wa Jalla. Maka yazidahumullah ala thawabi a'malihim salihah, pahala yang mereka buat banyak lagi anugerah kurniaan Allah Azza wa Jalla yang diberi oleh Allah kepada kita. Alhamdulillah. Di dunia ni, siapa dia buat baik,
ikhlas dalam perniagaan, ikhlas dalam buat kerja, insya-Allah Allah tambahkan keberkatan dalam hidup dia. Rezeki kita dapat. Ana jumpa seorang sahabat yang bebas rasuah. Kenapa saya kata bebas rasuah? Sebab dia ni kalau masuk tender projek, orang minta rasuah je, dia berhenti selalu. Tapi dia kata, Ustaz, saya cerita bukan nak bangga, tapi mimba bisyukri bi ni'matillah, syukur dengan nikmat Allah Ta'ala beri pada saya istiqamah. Langsung saya tak masuk dalam bab rasuah. Dia kata, walaupun saya tak pernah rasuah, tapi Allah Ta'ala buka pintu rezeki yang diberkati oleh Allah Azza wa Jalla, tak pernah putus projek. Dapat je. Sudah yang ni, dapat yang lain. Sudah ini, dapat yang lain. Saya pun heran. Saya kata, apa rahsia lagi, saudara? Nyatakan kepada kami untuk kita motivasikan kita sendiri. Sahabat-sahabat kita yang lain, dia kata satu lagi rahsia yang saya buka untuk ustaz cerita kepada kawan. Jangan cerita nama saya. Rahsia bebaskan diri daripada rasuah. Yang kedua, menghormati ibu bapa. Saya pagi-pagi, walaupun saya dah peringkat jutawan, yang pertama sekali saya akan tanya mak selepas solat subuh, mak nak makan apa pagi ni? Allahu Akbar. Pagi ni mak nak nasi lemak, mak nak nasi belau, mak nak ni. Saya pergi beli, pergi makan dengan dia, baru saya turun ke pejabat. Kita kata barakallahu fiik wa fi ahlika wa fi malik. Allah Ta'ala berkatlah hidup awak, berkat hartamu, berkat keluargamu, kerana sayang kepada ibu bapa, taat kepada Allah, Allah buka pintu rezeki min haitsu la yahtasib. Ni kita dengan mak pun kita jerkah. Orang tua ni panggil mari marah kan. Oh, mak tak tahu ke saya ahli bisnes besar. Subhanallah. Kita ni kadang-kadang tuan-tuan, kita dengan mak kita, Allahu Akbar. Semoga Allah Ta'ala curahkan rahmat, keampunan dan maghfirah ke dalam kubur ibu bapa kita. Amin ya rabbal alamin. Kadang-kadang dia telefon, mari rumah dia. Kita pergi. Ingat ke nak bagi benda cerita apa? Rupa-rupa nak hola resip. Bil listrik nak suruh pergi bayar. Kita kata mak, kita mikir hati kita. Ramai lagi adik-adik yang tak ada kerja. Saya juga yang dia pilih. Tuan-tuan kena anggap ini satu kemuliaan apabila Allah, mak kita pilih kita untuk khidmat untuk dia ketika dia hidup. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah. Allah Ta'ala akan bagi balasan. Bagi amal. Wa yaziduhu min fadli. Allah Ta'ala akan beri limpah kurnia yang kita tak tahu rezeki kita mari daripada mana. Subhanallah. Itu atas dunia. Dan di akhirat esok, masuk dalam syurga. Dengan nikmat-nikmat syurga yang telah dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla, kata di para ulama, di antara kelebihan, tambahan yang Allah beri, Allah sebut dalam Quran, waladaina mazid, aku ada tambahan lagi. Allah tanya, ya ibadi, wahai hambaku, kamu rasa cukup ke dengan nikmat syurga yang aku beri? Allah, ya Rabbi, kenapa tak cukup? Tak pernah mata tengok, tak pernah telinga dengar kan? Tak pernah mata tengok, tak pernah telinga dengar. Tiba-tiba Allah tanya kita, cukup atau tak cukup? Masya Allah, tabarakallah. Kata di hamba Allah Ta'ala ini, bagaimana kami tak rasa cukup, ya Rabbi? Nikmat yang begitu besar. Maka Allah kata, waladaina mazid. Aku ada tambahan lagi. Kata di para ulama, tambahan di situ apa dia? An-nazaru ila wajhillah. Kita dapat tengok wajah Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Allahumma rzuqna ya Rabb. Ya Allah, jadikan kami ini ahli syurga. Dan jangan rezekikan kami dapat pandang pada wajahmu ya Rabbal Alamin. Ya Arhamar Rahimin. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dan sememangnya Allah memberi rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya dengan tidak terhitung. Allah Ta'ala beri rezeki kepada hamba dia tanpa hisab. Itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Wallahu yatafaddal ala man yasha'. Allah Ta'ala beri rezeki kepada hamba yang dikehendaki. Kadang-kadang kita pun tak tahu dari mana rezeki yang Allah Ta'ala. Yang kita nampaknya projek dan dari situ sini. Tapi kita tahu rezeki daripada mana. Dengan maka baiklah hubungan dengan Allah, maka Allah SWT akan buka pintu-pintu yang kita tak sangka. Baiklah muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian. Inilah dalil ataupun kesimpulan yang kita buat, iaitulah imarahlah masjid. Pengimarahan masjid melalui dua cara. Sama ada kita imarah dengan cara mana? Dengan cara kita buat binaan yang baik, yang sesuai dengan masjid. Dan kita mengimarahkan masjid dengan cara mana?
dengan cara kita menghidupkan masjid dengan amal-amal ibadat. Kemudian Allah Ta'ala sebut di sini, amal-amal ibadat yang kita kena buat, SOP masjid yang kita kena jaga. Kemudian Allah Ta'ala sebut ada sekumpulan hamba Allah, rijalun la tulhihim tijaratun, orang-orang yang tidak, disebut sini laki-laki. Kata ulama tafsir, tidak salah kita masukkan perempuan, orang perempuan yang buat kerja, tapi mereka juga tidak lari daripada mengingati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita termasuk di kalangan orang-orang ini. Maka ayat ini juga mengatakan bahawa annat tijarah, perniagaan tidak menafikan seorang itu baik. Tak, dia kata, oh dia ni baik dulu ni, tapi sekarang ni banyak bisnes lah. Kita kata bisnes tak ada je masalah, itu rezeki. Tapi walaupun dia bisnes, dia tak putus dengan Allah Azza wa Jalla. Itu yang penting. Walaupun dia sibuk, tapi dia tidak putus dengan hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla. Yang kita bimbang ni, kita baru bukan bisnes besar pun, baru buka kedai runcit, baru buka pasar malam, dah tak dapat pergi masjid. Allahul Musta'an. Kita akhirnya, kita kata bersihlah masjid itu daripada segala jenis kotoran hissi maknawi. Kotoran secara zahirnya, dan yang maknawinya daripada benda-benda yang tidak baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita menjadi pengimarah masjid di atas dunia ini, yang melayakkan kita untuk mendapat rahmat Allah Ta'ala masuk dalam syurga nanti, dengan sifat kita buat dengan cara apa? Ya khafuna, dengan ada sifat khauf dalam hati kita. Jangan confident, oh saya dah buat banyak, saya solat, saya sedekah, ahli syurga. La. Buat dalam keadaan kita takut Allah tak kabulkan amalan kita. Tapi jangan lupa satu lagi sifat, dia panggil ar-raja, mengharapkan Allah kabul, mengharapkan rahmat Allah Azza wa Jalla, barulah kita selamat, insya-Allah. Tapi kalau kita ambil bab janib takut saja, kita akan jadi stres, akan jadi manusia yang kecewa. Ambil bab harap saja, kita akan jadi sekular, akan jadi liberal. Tak apa, Tuhan Maha Kaya, Allah Maha Pemurah. Itu bahaya. Jadi kita kena hidup atas dunia ni al-khawfu war-raja, barulah kita selamat, insya-Allah. Itulah kesimpulan yang kita boleh buat para jemaah sekalian. Kemudian kita akan sambung perbincangan kita dalam siri yang akan datang, walladzina kafaru. Ini gaya Al-Quran. Al-Quran ni dia mula dengan dia sebut yang baik, dia sebut yang tak baik. Positif, negatif. Ataupun dia sebut yang tak baik dulu, kemudian dia sebut yang baik. Sebut ahli syurga, diikuti dengan ahli neraka. Sebut ahli neraka dulu, kemudian disebut dengan ahli syurga. Itu dia panggil uslubul Quran, gaya Al-Quran. Mudah-mudahan kita selamat. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa ingat Jumaat, ingat selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ingat Jumaat, ingat baca surah Al-Kahfi, dan perbanyakkanlah ibadat. Bagi jemaah yang sudah dapat ke masjid, tunjukkan anda bersyukur pada Allah Azza wa Jalla, pergi awal ke masjid. Yang belum dibuka masjid, berdoa pada Allah, Allahumma aftah lana buyutak. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rumahmu supaya kami dapat mengibarahkan masjid. Ya Rabb. Ini kita bimbang, waktu masjid tutup, kita menangis nak pergi. Bila masjid buka, kita pula tidur pergi lambat. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Baiklah, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.